Hang mengaku, kata hang duk ada dengan aku masa tu. Pasal dia dituduh buat satu jenayah di satu tempat, dia nafikan benda tu, dia kata masa tu dia duk ada di sini. Ini dia orang yang duk ada dengan dia, padahal tak ada pun. Kawan ni pergi jadi saksi bohong untuk nak selamatkan dia. Maka siapa jadi saksi bohong itu, nescaya mengerjakan dia akan sebesar-besar dosa. Pasal apa? Pasal kerana dia ada orang lain yang teraniaya. Tak boleh. Islam dia tak boleh buat naya orang ni. Islam cukup pantang orang buat naya orang ni. Begitu. Baik, masalah berbuat bakti pada dua ibu bapa itu banyak faedahnya, dan semuanya diketahui daripada hadis-hadis Nabi SAW. Iaitu dia kata, pertama dia kata memuliakan kedua ibu bapa itu satu daripada amalan yang disukai Allah, dan menyamai amal itu dengan pahala perang sabilillah, bahkan lebih afdal daripada itu. Itu satu kelebihan buat baik dengan mak pak. Yang kedua, menyamai ia akan pahala haji dan umrah. Boleh jaga mak dengan pak ni sama pahala macam orang pi haji pi umrah. Begitu. Ketiga, menyampaikan kepada nikmat syurga. Ini faedah lah, orang buat baik mak pak dapat syurga. Keempat, menambah umur dan dimurahkan rezeki, dan sebab bagi berkat pada harta, yang semuanya itu dengan sebab menghormat dua ibu bapa itu, dijadikan Allah cerdik pintar anak-anak dia, dan bersih suci, dan juga berpetunjuk mendapat hidayah dan dapat taufik daripada Allah. Maka jadi biasa atas kasih akan dua ibu bapanya itu. Dia punya logik dia tuan-tuan lagu ni. Kita buat baik dengan mak pak kita, anak kita tengok. Esok anak kita buat baik kat kita. Kita buat tahana dekat mak pak kita, anak tengok. Esok anak buat kat kita. Dia macam tu ya. Dia punya roda hidup kita ni dia macam tu. Hari ni kita boleh buat naya orang, kita buat zalim dekat orang. Satu hari esok kita nanti kena. Masa tu tak ada orang kesian kat kita. Dia akan main, putaran hidup tu dia akan main. Hari kita ada kuasa, kita boleh buat kat siapa saja. Hari hilang kuasa daripada kita, kita kena. Bila kita kena, Allah tarik rasa kesian daripada orang semua. Tak ada siapa pergi kesian kat kita. Bila kita kena, nak cantik lagi, mereka boh pula kat atas. Mereka kata dulu dia ada buat zalim kat orang, kena. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kelima, dia kata kebaikan, buat baik kepada ibu bapa ini peluang yang baik bagi jamin masuk syurga. Maka siapa-siapa mensesiakan dia, nescaya rugilah dia kata. Dan keenam, dia kata menghilangkan duka cita dan susah hati dan mendatangkan sukacita. Kita kalau buat tahana dekat mak pak, bukan boleh tidur dah murung kita buat dekat mak kita, dekat pak kita, kita tak boleh tidur. Kita akan jadi guilty. Orang putih kata dia ada guilty conscious, dia ada satu rasa bersalah dalam diri kita. Nak lena tak boleh. Nak jadikan lagi Allah nak bagi kita susah ni apa, dalam kita duk buat tahana tu, mati mak kita ni, mati pak kita ni, sampai mati kita, sampai akhir hayat kita, kita jadi anak yang dicengkam rasa bersalah. Duk berasa tak ada nak minta ampun, habis gitu. Musnah hidup kita tuan-tuan. Allah dia akan pastikan benda ni kena sebelum kita mati. Dia akan pastikan kita kena akibat daripada kita buat tahana dekat mak pak ni. Dan menjamin akan dapat kemenangan. Ketujuh, dan telah disertakan Allah Ta'ala akan redanya dengan reda dua ibu bapa itu. Itu kebaikan dia. Baik, kemudian dia kata derhaka dua ibu bapa itu banyak mudaratnya, tersebut di dalam banyak hadis. Di antaranya ialah satu, diharamkan Allah derhaka kepada dua ibu bapa, dan Allah benci kepada orang yang derhaka ibu bapa. Yang kedua, derhaka ibu bapa itu sebesar-besar dosa yang membinasakan dia, lagi yang menyampaikan dia ke neraka jahim. Yang ketiga, tidak memakai bau-bauan syurga dan tak mencium bau syurga. Kita kata tadi, cium bau syurga pun Tuhan tak bagi. Tuhan tak bagi. Keempat, tidak Allah Ta'ala terima apa amal orang yang derhaka kepada dua ibu bapa tu. Buat amal Tuhan tak terima, Allah tak mau terima. Buat amal sah pun Tuhan tak mau terima. Apa nak buat? Begitu. Kelima, orang yang derhaka dua ibu bapa itu menyalahi barang yang ditegah Allah dan Rasul. Keenam, dapat kepada orang yang derhaka ibu bapa itu balas kepada derhakanya itu di dunia sebelum mati. Ini ada dalam hadis. Tuhan akan pastikan sebelum dia mati, dia akan kena satu hukuman di atas dunia.
iaitu daripada kehinaan dan sehabis-habis papa, dan dapat macam-macam penyakit, dan marah keluarganya pada dia, dan berjauh ia dengan dia. Keluarga dia pun nanti rosak kalau dia buat tahanan dekat mak bapak dia. Dia akan jadi macam tu. Ketujuh, dilaknat Allah dan Rasulnya dan malaikat dan orang-orang semua. Kelapan, datang kepada orang yang derhaka itu tidak baik pada akhir umurnya. Ini takut tuan-tuan. Hak kita doa ni, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita duk minta, ya Allah, bagilah kita punya ending hidup kita, last hidup kita ni elok. Tuan-tuan, boleh dapat apa? Sujud semayang mati, alhamdulillah. Sujud tu Nabi SAW kata apa? Sesungguhnya aqrabul ibad, sehampir-hampir manusia dengan Allah ni fis sujud, ketika dia sujud. Waktu kita habis hampir dengan Tuhan, Allah ambil kita. Tak tahu nak bang tuan, anugerah Allah bagi. Tapi bagi orang yang derhaka kepada ibu bapa, dia tak dapat benda ni. Nabi kata dia tak dapat benda ni, bahkan dia akan dapat su'ul khatimah, na'udzubillahi min zalik, pergi mati tempat tak elok misalnya, dan dibutakan Allah mata hatinya, dan dicabut iman daripadanya, dan tiada upaya bertutur dia dengan 2 kalimah syahadah. Habis dia kunci kita. Orang main duk talqin di telinga ni, duk talqin di telinga ni, la ilaha illallah, tak boleh sebut tuan-tuan. Dengar ni, duk masuk ni, nak sebut tak boleh. Daripada awak dia tak respon ni, buat lain. La ilaha illallah, ayah mata keluar, tak boleh nak mengucap, ayah mata keluar. Hati tahu dah ni, awak aku tak boleh nak mengucap ni, awak aku tak boleh nak mengucap ni, ayah mata keluar dah, mulut tak boleh sebut. Allah hantar malaikat mepegang lidah ke apa pun tak tahulah, jam dia ni. Nabi SAW dah beritahu benda ni. Kesembilan, dia kata jadi huduh rupa orang yang derhaka ibu bapa ni, dan berubah rupa anak Adamnya kepada rupa Kaldai. Ini juga ada dalam hadis. Akhirat esok, orang lain bangkit atas rupa manusia, dia bangkit rupa Kaldai. Pasal apa? Derhaka mak bapa. Ini cerita dia. Kita kena ingat satu tuan-tuan, kita jadi anak dan kita jadi ibu bapa. Kita abang kuliah hak mula itu, tak ada seorang manusia yang dia tak ada ibu bapa, dan ada di kalangan manusia ni yang dia juga ibu bapa. Dia ada ibu bapa dan dia pun ibu bapa kepada anak dia. Sewaktu kita jadi ibu bapa, jangan kita buat macam hak contoh tadi ni, piduk tak berkenan dekat menantu, piduk tak berkenan dekat hak Tuhan ni, sampai kita terletak anak kita dalam keadaan serba salah, jadi payah. Menantu dah memang bagus dah, tapi sebab anak ni dulu tak berkenan hak kita pilih, dia pilih orang lain. Walaupun hak anak kita pilih tu bagus, kita bagi satu tekanan dekat anak kita, nak suruh dia bercerai juga dengan isteri dia. Kita pada waktu tu jadi ibu, jadi bapa, tapi jahat. Tapi anak kena patuh juga dekat kita, tapi kita zalim pada anak kita. Kita juga berdosa dengan Allah. Anak kalau tak ikut kita, anak berdosa. Kita saja pergi letak anak kita dalam masalah macam tu. Kita kena ingat, waktu tu kita jadi mak bapa, tapi kita kena ingat kita pernah jadi anak kepada mak bapa kita dulu.